manusia lebih utamakan, dengar ya, lebih utamakan kesenangan berbanding ketenangan. Manusia lebih utamakan keseronokan, kegembiraan berbanding dengan ketenangan. Sebab itu manusia semakin kurang ketenangan. Jadi ini realitinya. Ya. Baik, saya dah katakan, jangan terperangkap lagi dengan otak kelekatu. Mari kita keluar dan kita putuskan rantaian ini dengan kita melihat sebenarnya macam mana kita nak bahagia. Kita nak bahagia, kita nak tenang, dua saja. Dua cara. Ini kita kena bayar harganya. Ya. Pertama, kita kena kembali kepada tujuan hidup yang telah Allah tentukan. Itu pertama, kembali kepada misi hidup kita. Reason for our existence. Kita kembali kepada tujuan hidup kita di dunia ni. Allah letak kita di dunia ni bukan saja-saja, bukan sia-sia. Ada tujuan. Kembali kepada tujuan itu. Yang kedua, hati kita ni perlu diberi makanannya apabila lapar, dan hati kita ni perlu diberi ubatnya apabila dia sakit. Dua sebab. Dua cara nak tenang. Yang mana tenang itu akan menghantar kita kepada kebahagiaan. Satu, kembali kepada tujuan hidup. Dua, beri makan pada hati apabila lapar, dan beri ubat pada hati apabila dia sakit. Baik. Apa tujuan hidup? Ni kita satu yang pertama ya, tujuan hidup. Tujuan hidup ni pertama menjadi hamba Allah, yang kedua menjadi khalifah. Hamba Allah yang baik, khalifah yang memberi kebaikan. Soleh sebagai hamba Allah, musleh sebagai khalifah. Jadi inilah tujuan kita, untuk beribadah kepada Allah, untuk memberi kebaikan sebagai khalifah. Ini tujuan hidup. Selagi kita menjadi hamba Allah dengan melaksanakan ibadah asas, rukun iman, rukun Islam tu kita laksanakan, kemudian ibadah-ibadah sunat kita buat, kemudian kerja-kerja kita jadikan ibadah dengan menepati syarat-syaratnya, insya-Allah kita sudah menjadi hamba Allah, dan itu adalah petanda yang kita akan mendapat ketenangan. Yang kedua, fikirkan sentiasa bagaimana kita nak atur hidup kita ni dengan menepati SOP ataupun manual kehidupan yang ditunjukkan oleh Allah. Kita sebagai khalifah, sebagai wakil, nak tegakkan yang wajib, nak tinggalkan yang haram, nak perbanyakkan yang sunat, nak jauhkan yang makruh, dan yang harus kita nak jadikan ibadah. Ini SOP kita, 5 hukum. Kalau kita laksanakan 5 hukum ini dalam apa jua bidang, sama ada yang kecil, apa lagi yang besar, insya-Allah kita akan dapat ketenangan. Jadi hamba Allah menjadi khalifah. Contohnya selalu saya katakan, ya, kita tengok pen ini dibuat untuk menulis. Selagi kita gunakan pen ini untuk menulis, insya-Allah ni pen dalam keadaan baik. Tetapi sekiranya pen ini kita gunakan untuk ketuk, cocok, ataupun kita gunakan sebagai hammer, sebagai penukul dan sebagainya, pen ini akan rosak. Kenapa pen ini rosak? Kerana pen ini digunakan dengan cara, dengan tujuan tidak seperti mana dia diciptakan. Dia dicipta untuk menulis, kita guna untuk lain, rosaklah pen. Begitu juga manusia. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi hamba Allah yang baik dan jadi khalifah yang memberi kebaikan. Sekiranya manusia tidak buat, tidak melaksanakan seperti mana yang telah Allah tentukan pada dia, dia merosakkan. Bukan saja dia menderhaka kepada Allah, tetapi dia merosakkan dirinya sendiri. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan dengan menderhaka kepada Allah. Tidak ada ketenangan, kebahagiaan kalau kita tak jadi hamba Allah dan tidak jadi khalifah yang memberi kebaikan. Oh, patutlah kita tengok orang tak bahagia. Orang tak solat berapa ramai. Kalau mengikut kajian tak resmi, 80% umat Islam di Malaysia tidak solat. Ya? Kalau kita tengok punca, saya pernah di panel dalam satu forum, punca penceraian yang banyak di kalangan umat Islam dua. Satu, tidak solat. Yang kedua, tidak bayar zakat. Itu kita sebagai hamba Allah. Dan kita sangat mementingkan diri. Kita tidak cuba untuk mindset khalifah, untuk memberi kebaikan di mana saja. Ya? Kita di jalan raya, kadang-kadang kita potong double line, kadang-kadang kita ambil lorong kecemasan orang Islam. Sedangkan itu jelas menyusahkan orang lain. Kita tak beri manfaat kepada orang lain. Kita membuang sampah merata-rata. Subhanallah. Ya, kita masuk ke tandas awam, ya, kita perlu tinggalkan tandas awam tu. Kalau kita berjiwa khalifah, tandas itu lebih baik daripada sebelum kita masuk untuk orang seterusnya.
Siapa yang amalkan jemput. Jadi inilah yang kita rasa, yang kita jadi sebab kenapa kita tidak tenang bila kita tak jadi hamba Allah yang baik dan juga khalifah yang memberi kebaikan. Sebab tu apabila Rasulullah SAW ditanya apa itu dosa, Rasulullah menjawab, dosa itu sesuatu yang meresahkan hati kamu. Kenapa dosa itu meresahkan hati? Kerana apabila kita melakukan dosa, kita sudah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan kita diciptakan untuk jadi hamba Allah yang akur dan patuh kepada Allah dan menjadi khalifah yang memberi kebaikan kepada manusia lain. Ini kita tengok. Jadi kalau hati kita resah, gelisah, walaupun kereta kita dah ada, kita rasa kekosongan, walaupun rumah dah ada, kita rasa masih lagi macam rasa tertekan, murung dan sebagainya, walaupun segala-galanya dah ada dan sebagainya. Tengok isteri ada, anak-anak ada, cucu ada. Itu petanda kita dah banyak dosa dengan Allah. Jadi kita sama-samalah, saya menyeru diri saya, raja'na ilallah, taubat kepada Allah, insya-Allah kita akan dapat ketenangan semula. Kerana melawan Allah artinya melawan diri kita sendiri. Sekali lagi melawan Allah dalam arti kata tidak jadi hamba Allah dan tidak khalifah. Kita bukan saja melawan Allah tetapi kita melawan fitrah kita dijadikan untuk itu. Itu yang pertama Baik. Ya, itu kita lihat. Jadi sebab itu tengok bila tak bahagia macam mana solat kita tegakkan ke, macam mana puasa kita, macam mana zakat kita, macam mana kita dalam bekerja, adakah curi tulang, adakah curi masa, adakah salah guna kuasa, adakah kita rasuah, apakah kita mengumpat, apakah kalau kita tengok masih lagi banyak kederakaan yang kita lakukan, maka itulah yang menghilangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Ingat